Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Habib Ali Zainal Abidin berbicara tentang lokasi kubur Nabi Hud alaihi salam. Apabila saya terima video tersebut melalui WhatsApp, terus saya menontonnya. Ini kerana saya sendiri sebelum ini pernah mengkritik lokasi kubur Nabi Hud bahawa ia adalah andaian semata-mata. Maka saya looking forward dengan penjelasan dan pembuktian padu daripada Habib tentang lokasi kubur tersebut. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, setelah menontonnya saya menjadi kecewa, lagi hampa. Ini kerana Habib bukan saja gagal mengemukakan pembuktian yang dapat menghasilkan keyakinan di atas keraguan, tetapi kerana metodologi pembuktian yang sangat lemah. Ayuh kita dengar, kemudian saya berikan ulasan dan kritikan link dalam kotak description. Wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad, saudara mereka diutus yang bernama Hud. Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kawasan wilayah namanya Wadi Ahqaf atau Barhud. Barhud itu dekat Hadramaut situ. Ya subhanallah. Gal ada seorang Hadramaut datang ke Kufah, saya ingat, jumpa dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Katanya ketika datang untuk bertanyakan soalan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Ali, "Daripada mana kamu?" Katanya daripada Hadramaut. Maka Sayyidina Ali bertanya kepadanya, "Hal ra'aita kathiban ahmar yukhalituhu madaratun hamra wa sidr kathir binahiyati kadha wa kadha?" Wahai Hadrami, wahai orang Hadramaut, adakah kamu tahu ada satu kawasan wilayah yang di situ ada tumpukan pasir merah? Tumpukan pasir merah dan ada pokok-pokok sidir, daun-daun sidir. Itu daun sidirnya banyak sekali. Wilayahnya itu begini, kawasannya begini, kawasannya begini. Yani dijelaskan terperinci oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata orang Hadramaut itu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, innaka la innaka latana'atuhu na'ta rajulin qad ra'ahu." Wahai Amirul Mukminin, sifat-sifat yang kau sebut itu seakan-akan engkau pernah pergi ke tempat itu. Yani begitu detailnya perincian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali mengatakan, "Tidak, aku tak pernah pergi ke situ. Walakin huddithu anhu." Tapi aku diberitahu tentang tempat itu. Si Hadrami bertanya, "Ada apa di tempat itu, wahai Amirul Mukminin, yang kau sifatkan?" Maknanya tempat itu familiar. Sebab si Hadrami tadi tahu tempat itu, makanya dia kata, "Seakan-akan kau pernah pergi situ." Kata Sayyidina Ali, "Aku belum pernah pergi, tapi aku diberitahu." Siapa yang memberitahu? Yang lebih jelas daripada siapa yang memberitahu walaupun tidak disebut adalah Rasulullah SAW, karena tidak akan mengetahui hal sedemikian kecuali orang-orang yang mengetahuinya melalui ikhbar anil ghaib, diberitahukan secara ghaib, yaitu baginda Rasulullah yang mengetahui hal yang ghaib bila diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Hadrami itu mengatakan, "Ada apa di tempat itu, wahai Amirul Mukminin?" Katanya, "Fihi qabru Hudin sallallahu alaihi wasallam." Di sana ada kubur Nabi Hud alaihi salam. Siapa yang beritahu? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beritahu kepada siapa? Kepada orang Hadramaut yang datang pergi ziarah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali tak pernah pergi ke Hadramaut, tapi dia tahu kawasan di mana kubur Nabi Hud alaihi salam. Itulah yang dibikin ziarah itu, kubur Nabi Hud. Bukan reka-reka orang mimpi besok malam, "Oh, ini kubur Nabi Hud." Ya bukan macam tu. Ada sejarah, dan itu sejak orang pergi ziarah Nabiullah Hud. Bukan di zaman sekarang yang kita ada YouTube atau ada orang kamera sampai ke wilayah kita. Saya rasa sebelum Malaysia ada kubur Nabi Hud sudah ada ziarahi masa itu sudah. Sudah lama itu.
Dan ziarah kepada Nabi Hud itu secara turun-temurun, generasi demi generasi. Termasuk yang pergi ziarah ke kubur Nabi Allah Hud, Ibn Battutah. Tahu Ibn Battutah? Seorang yang mengembara ke seluruh dunia. Ibn Battutah. Dalam tulisannya beliau ada menuliskan kalau beliau menziarahi indama zara Ibn Battutah qabran Nabi Hud alaihi salam. Ketika Ibn Battutah menziarahi kubur Nabi Hud alaihi salam syarqi Madinat Tarim, sebelah timur kota Tarim. Ialah memang itu Tarim sekarang ada di Hadramaut, sebelah timur sana kubur Nabi Hud alaihi salam. Kemudian min Hadramaut, fi Hadramaut la hadha anna al-qabra maktubun alaihi hadha qabra Hud bin Abir sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di kubur itu, tertulis ini kubur Nabi Hud sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berbicara? Ibn Battutah. Siapa Ibn Battutah? Tahun berapa Ibn Battutah? Ibn Battutah 1300 lebih sebelum Parameswara, ya. Parameswara tahun abad ke-15. 14-15 kan. Ini Ibn Battutah tahun 1300 lebih. 700 Hijriah, 713, 740 macam tu. Dalam catatannya dia tulis, dan dengan demikian keberadaan Nabi Hud di situ dan ziarahnya orang-orang ke kubur Nabi Hud bukan saat adanya kamera live streaming yang sekarang boleh dijumpa. Orang-orang tengok katanya orang pergi mandi di Sungai Gangga. Oh, Sungai Gangga sana. La hawla wala quwwata illa billah. Orang pergi tawaf kubur Nabi Hud. Nak tawaf macam mana? Tak ada ruangan nak pergi tawaf situ. Tak ada, bukan pusing macam ada piring macam Kaabah. Tak ada. Dusta yang mengatakan orang pergi tawaf ke makam Nabi Hud. Kalau nak dikatakan orang pergi ziarah kubur Nabi Hud, yang buat acara seperti mana rutinan pergi haji, bukan sekarang je orang pergi ziarah Nabi Allah Hud. Orang dulu Ibn Battutah pergi juga, ada tulis dalam sejarah. Apa kena mengena nak pergi jadikan macam pergi haji? Faham Tom? Orang sekarang pergi ziarah kubur, ini bukan ziarah kubur, ini ada sembah kubur. Mengadakan syariat yang baru. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Awak pergi ziarah kubur keluarga awak ke yang ada meninggal dunia? Kalau pergi ziarah kubur maknanya sembah kubur ke? Dusta kalau ada orang mengatakan pergi ziarah kubur, sembah kubur. Faham Tom? La ilaha. Tapi zaman sekarang ini zaman suka menyebarkan maklumat tanpa memastikan. Orang yang cakap pun pergi ke Hadramaut mungkin tidak. Walaupun pergi tak tanya dengan betul sejarah, kaji sejarah macam mana tertulis sejarah mengenai Nabi Hud alaihi wa ala nabina afdhalus salati wassalam. Baik, sebelum memulakan ulasan dan kritikan, beberapa nota kepada para penonton. Pertama, dialu-alukan meninggalkan komen tetapi minta menjaga adab apabila menulis komen. Ayuh kita jadikan video ini sebagai sarana menambah ilmu dan kematangan, bukan pula selainnya. Jika hendak kritik, lakukanlah kritikan ilmiah yang dapat menambah ilmu kita, bukan pula kritikan ke atas peribadi. Kedua, akan ada yang bertanya kepada saya kenapa tidak hubungi Habib Ali Zainal Abidin secara peribadi dan bincang bersamanya secara tertutup. Kenapa terus dibuat video secara terbuka di media sosial? Saya jawab, jika perkara ini Habib sampaikan dalam suasana tertutup seperti sedang sembang-sembang antara kami berdua, maka saya akan bincang dalam suasana tertutup juga. Jika perkara ini Habib sampaikan dalam suasana semeja di kalangan 3 atau 4 sahabat yang lain, saya akan bincang dalam suasana kehadiran 3 atau sahabat tersebut. Namun, memandangkan perkara ini Habib sampaikan secara terbuka dan telah tersebar di media sosial, maka saya juga bincang secara terbuka di media sosial. Ketiga, akan ada yang memberi komen, Kapten Hafiz ni tak ada kerja lain ke?
asyik-asyik cari kesalahan orang lain sahaja. Saya jawab, saya tak cari kesalahan, tetapi orang lain yang forward video terbabit kepada saya. Dan kesalahan itu pula begitu menonjol dalam video yang di-forwardkan itu sehingga saya tak perlu pun untuk mencari-carinya. Baik, kita mulakan dengan ulasan pertama. Habib bermula dengan mengemukakan sebuah kisah bagaimana seseorang dari Hadramaut berjumpa dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayang sekali Habib tidak mengemukakan sumber riwayat, apatah lagi darjat kesahihannya. Sungguh saya hairan kenapa sebahagian ahli ilmu tidak memiliki metodologi yang ilmiah dalam penyampaian mereka. Ketahuilah bahawa Habib sedang dalam rangka mensabitkan, mengesahkan, membuktikan kedudukan kubur Nabi Hud alaihi salam dalam suasana wujudnya keraguan tentang lokasi sebenar. Maka kemukakanlah bukti yang meyakinkan. Kemukakanlah riwayat bersama sumbernya diikuti dengan darjat kekuatannya supaya ia dapat disemak oleh sesiapa yang ingin menyemaknya. Kenapa hanya dikemukakan riwayat umpama cerita kanak-kanak? Saya sendiri telah membuat semakan dengan merujuk kepada beberapa kitab tafsir yang muktabar, tafsir terhadap permulaan ayat 21 surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46. Inilah ayat yang dibaca oleh Habib di awal video yang kita dengar tadi. Terdapat beberapa riwayat atau pendapat tentang Al-Ahqaf, yang ini lokasi dakwah Nabi Hud. Salah satu daripadanya ialah Yaman. Namun, saya ulangi, di sana terdapat juga beberapa tafsiran lain tentang lokasi dakwah Nabi Hud alaihi salam. Dan apabila para imam tafsir tersebut mengemukakan Yaman sebagai salah satu lokasi, ia bukanlah dengan riwayat yang dikemukakan oleh Habib. Juga para imam tafsir tersebut tidak membicarakan lokasi kubur Nabi Hud alaihissalam. Macam tak penting je. Okey, tak apa. Rujukan seterusnya ialah kitab sejarah yang masyhur, yang ini Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah yang wafat tahun 774 Hijrah. Ketika membicarakan sejarah Nabi Hud, di akhir sekali beliau menulis, dan ini saya bacakan dari edisi Maktabah Syamilah jilid 1 muka surat 303. Imam Ibn Katsir menulis, waruwiyaan Amiril Mu'minin Ali bin Abi Talib annahu zakara sifata qabri Hudin alaihi salam fi biladil Yaman wa zakara akharuna annahu bi Dimashq wa bi jami'iha makanun fi haitihil qibli yaz'umu ba'dun nasi annahu qabru Hudin alaihi salam wallahu a'lam. Sekian Ibnu Katsir. Okey, maksudnya, dan telah diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyebut sifat kubur Nabi Hud alaihi salam di negeri Yaman, dan disebutkan oleh selainnya bahwasanya kubur itu di Damsyik. Okey, yang ini Damaskus, Syria. Okey, ataupun disebut Damsyik ke Dimashq ya, di Syria. Di Masjid Jami'nya, lokasinya di dinding yang menghadap kiblat. Diperkira ataupun dianggap oleh sebahagian orang bahawasanya di sana kubur Nabi Hud alaihi salam, dan Allah sahaja yang lebih mengetahui. Baik, nampaknya Imam Ibn Katsir mengemukakan dua pendapat tentang lokasi kubur Nabi Hud. Pendapat pertama adalah ringkasan sebagaimana yang disebutkan oleh Habib. Akan tetapi perhatikan, Imam Ibn Katsir memulakannya dengan telah diriwayatkan, petanda ia bukanlah sesuatu yang sahih. Namun, di sana ada juga pendapat kedua, yang ini di Damsyik, Syria. Di sini saya ingin mengkritik Habib kerana hanya mengemukakan satu riwayat tentang lokasi kubur Nabi Hud, padahal di sana ada dua riwayat. Meskipun kedua-duanya hanyalah sekadar riwayat,
hendaklah berlaku adil dengan mengemukakan kedua-duanya sekali. Dengan cara ini, orang ramai akan tahu bahawa sebenarnya ada dua pendapat tentang lokasi kubur Nabi Hud dan kedua-duanya sekadar riwayat, bererti ia bukanlah sesuatu yang pasti sahih. Baik, ulasan kedua, tak apalah. Kita andaikan riwayat yang dikemukakan oleh Habib adalah sahih. Kita andaikan sahaja ia adalah sahih dengan giving it the benefit of the doubt. Riwayat itu menerangkan bahawa Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib mengetahui secara terperinci satu lokasi di Yaman, lokasi di mana adanya kubur Nabi Hud alaihi salam. Dalam riwayat itu tidak diterangkan bagaimanakah Amirul Mukminin mengetahui ciri-ciri lokasi tersebut. Lalu Habib membuat jangkaan atau assumption peribadi bahawa memandangkan ia adalah perkara ghaib, maka sudah tentu yang memberitahunya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan ini adalah jangkaan atau assumption yang salah lagi tertolak. Memang dalam ilmu hadis, apabila sesuatu riwayat itu mauquf kepada para sahabat tetapi melibatkan perkara ghaib, akidah atau ibadah, maka ia bernilai marfu'. Tak apa. Dalam bahasa yang mudah, apabila sesuatu riwayat itu merupakan ucapan seorang sahabat Nabi, namun ia melibatkan perkara ghaib, akidah atau ibadah, maka ia bernilai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana para sahabat radhiyallahu anhum tidak akan berani berkata sesuatu tentang perkara ghaib, akidah mahupun ibadah berdasarkan pendapat peribadi, melainkan ia adalah sesuatu yang mereka dengar atau pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya beri satu contoh. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya dengan darjah yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, hadis nombor 1589, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Man qara'a tabarakallazi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu azza wa jalla biha min azabil qabri. Bermaksud, sesiapa yang membaca tabarakallazi biyadihil mulku, yang ini surah Al-Mulk ya, pada setiap malam, maka Allah azza wa jalla akan menghalang dengannya daripada azab kubur. Inilah riwayat yang paling kuat yang ada tentang anjuran dan keutamaan membaca surah Al-Mulk pada setiap malam. Perhatikan bahawa ia adalah ucapan seorang sahabat Nabi, yang ini Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Namun memandangkan ia melibatkan urusan ghaib, yang ini kubur dan perlindungan daripada azab kubur, maka sudah tentu ia bukan pendapat peribadi Abdullah ibnu Mas'ud, melainkan ia adalah sesuatu yang beliau dengar atau pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksudkan sebagai riwayat mauquf tetapi bernilai marfu, atau riwayat mauquf tetapi hukumnya marfu. Merujuk kepada riwayat yang dikemukakan oleh Habib, pengetahuan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib secara terperinci tentang ciri-ciri di mana terdapatnya lokasi kubur Nabi Hud bukanlah perkara gaib. Ini kerana beliau boleh-boleh saja mengetahui tentangnya daripada khabar para pengembara, ahli perniagaan atau sesiapa jua yang datang dari arah sana. Selain itu, ia hanya dakwaan atau kepercayaan yang disebut-sebut bahawa itu adalah kubur Nabi Hud. Selain itu, dalam banyak hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya daripada menjadikan kubur para nabi dan orang soleh sebagai tempat ibadah dan atau perayaan. Maksud perayaan di sini ialah berhimpunnya orang ramai di situ dengan kekerapan tertentu. Salah satu daripadanya ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya.
hadis nombor 1301, atau penomboran lain hadis nombor 1390, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika sedang sakit yang akhirnya membawa kepada kewafatan baginda. Baginda bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubura anbiyaihim masajid. Bermaksud Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Sebab mereka mengambil kubur para nabi mereka sebagai masjid. Masuk masjid di sini ialah tempat beribadah. Dalam sebuah hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 1746. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dengar saya baca nombor hadis apa kan? Ini yang saya maksudkan. Bila Habib ingin mengemukakan riwayat yang seorang daripada Hadramaut jumpa Ali bin Abi Talib kan, jadi bagilah nama kitab, jilid berapa, muka surat berapa supaya kita boleh ni kan. Bukan main cakap macam tu saja. Jadi ada tanggungjawab ilmu di situ supaya orang dapat semak semula. Saya pun baca nombor hadis, padahal boleh saja saya bacakan matan hadis tanpa sebut nombor, tanpa sebut darjat, tapi saya sebut nombor hadis. Bahkan dalam skrin pun nanti saya letak teks arah hadis supaya para penonton pun boleh semak. Kita nak memandaikan umat, kita nak biasakan umat ini tengok sendiri hadis-hadis, tengok sendiri rujukan daripada kitab Arab, tengok sendiri ayat Quran kan. Jadi kita ataupun saya mengharapkan yang sedemikian daripada agamawan kita. Bukan macam baca orang putih sebab apa? Bedtime stories je kan. Okey, baik, kembali ke sini ya. Dalam sebuah hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 1746, atau penomboran lain hadis nombor 2042 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam semakan mereka secara berasingan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bermaksud, janganlah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur dan janganlah menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan berselawatlah ke atasku kerana sesungguhnya selawat kalian disampaikan kepadaku di mana jua kalian berada. Rangkap terakhir hadis ni saya yakin semua orang pernah dengar. Tapi yang jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, mungkin jarang-jarang dengar ya. Jadi fokus kita ialah pada sabda baginda tu, dan jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Maksud perayaan di sini ialah berhimpunnya orang ramai pada kekerapan tertentu. Berdasarkan kedua-dua hadis sahih ini, jika kubur Nabi, kubur yang paling utama di muka bumi ini, dilarang daripada dijadikan tempat ibadah dan perayaan, maka kubur-kubur lain sudah tentu, sudah pasti dilarang juga. Saya alhamdulillah memiliki sebuah video khas yang menghimpun hadis-hadis yang melarang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dan atau perayaan. Jemput menyemaknya. Link dalam kotak description. Hadis-hadis tersebut begitu tegas, begitu bersungguh-sungguh Rasulullah SAW melarangnya. Sayang sekali apa yang baginda larang, itulah yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam masa kini, dan yang lebih sedih, itulah pula yang cuba dihalalkan, cuba dijustifikasikan oleh orang agamawan pada masa kini. Okey, kembali kepada topik kita. Nah, apabila Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya dan melarang umatnya daripada menjadikan kubur para nabi dan orang soleh sebagai tempat ibadah dan atau perayaan, bagaimana mungkin pula baginda menunjukkan kepada Ali bin Abi Talib tu lokasi kubur Nabi Hud? Kan? Sungguh tidak mungkin. Justru kesimpulan daripada ulasan kedua ini adalah, andai kata riwayat yang dikemukakan oleh Habib itu adalah sahih, ia tetap tidak menunjukkan kepada lokasi kubur Nabi Hud alaihi salam dengan pembuktian yang kukuh.
kerana apa yang diperkatakan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu boleh saja berasal daripada sumber-sumber yang tidak dapat dijadikan pembuktian. Ulasan ketiga, saya sebenarnya memandang serius tindakan Habib yang membuat jangkaan ataupun assumption bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengkhabarkan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tentang lokasi kubur Nabi Hud alaihi salam. Sudahlah riwayat yang dikemukakan oleh Habib tidak diketahui sumbernya, tidak diketahui darjatnya. Boleh pula dibuat jangkaan atau assumption bahawa yang mengkhabarkan kepada Ali tentang lokasi kubur Nabi Hud ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jangkaan atau assumption tersebut bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah agar jangan menjadikan kubur para nabi dan orang soleh sebagai tempat ibadah dan atau perayaan. Maka saya ulangi, saya pandang serius tindakan Habib yang membuat jangkaan atau assumption ini. Ia mendekati perbuatan berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapalah begitu desperado? Kenapalah begitu terdesak untuk membuktikan kubur Nabi Hud sampai-sampai menyandarkan ke atas Rasulullah apa yang tidak baginda sabdakan? Orang putih sebut apa? Putting words into other people's mouths. And not just other people, it is the mouth of our dear Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kononnya baginda sabdakan itu bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang benar-benar baginda pernah sabdakan. Sungguh saya kesal dengan tindakan Habib dalam perkara ini ya. Okey, ulasan keempat. Habib seterusnya mengemukakan bukti bahawa Ibnu Battutah turut menceritakan tentang ziarah orang ramai ke kubur Nabi Hud. Bahkan di sana ada tertulis, inilah kubur Nabi Hud sallallahu alaihi wasallam. Aduh. Ibnu Battutah yang nama penuhnya Abu Abdullah Muhammad Ibnu Battutah yang wafat tahun 770 Hijrah. Satu lagi riwayat kata 769 Hijrah. Adalah seorang pengembara yang hanya mencatat apa yang dilihat, apa yang didengar olehnya dalam pengembaraannya. Ibnu Battutah bukanlah seorang yang thiqah, bukanlah seorang yang boleh dipercayai sehingga catatannya dapat dijadikan bukti kukuh. Sama-sama kita maklum bagaimana Ibnu Battutah mencatat dalam pengembaraannya bahawa konon Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijrah berkata kononnya Allah turun ke langit dunia pada baki sepertiga malam sebagaimana aku turun dari mimbar ini. Maka dikatakan Ibnu Taimiyah pun turun dari mimbar tempat dia memberikan majlis ilmunya atau khutbahnya itu. Apabila disemak lanjut, Ibnu Battutah tidak mendengar terus daripada Ibnu Taimiyah kerana pada saat itu beliau, yakni Ibnu Taimiyah, berada dalam penjara. Sebab Ibnu Battutah ni dalam travel log itu dia tulis bila dia sampai, bila dia kat situ tu. Dan tarikh yang dia dengar tu, Ibnu Taimiyah dalam penjara, bukan di atas mimbar. Jadi Ibnu Battutah hanya mencatat apa yang dikatakan oleh orang-orang yang memusuhi Ibnu Taimiyah. Dalam kotak description saya kemukakan link yang tulisan daripada seorang sarjana yang mengkritik Ibnu Battutah bahawa beliau bukanlah seorang yang thiqah dan menjawab fitnahnya ke atas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Okey. Di manakah kotak description? Masih ada yang tanya soalan ni ya. Okey, sila exit video ini, tap pada tajuk, akan keluar kotak description. Bukan saja video ini, tetapi semua video di YouTube. Justru, catatan Ibnu Battutah bukanlah bukti kukuh lokasi kubur Nabi Hud. Orang ramai pada ketika itu mempercayai itulah kubur Nabi Hud. Lalu mereka ke sana dan beribadah di sana. Any Tom, Dick and Harry can write over it. Inilah kubur Nabi Hud. Ibnu Battutah hanyalah mencatat
apa yang dilihat, apa yang didengar olehnya, itu saja. Di sini saya ada satu pemerhatian yang menarik. Andai kisah pertama yang dikemukakan oleh Habib adalah sahih dan benar-benar Rasulullah yang menerangkan lokasi kubur Nabi Hud kepada Ali bin Abi Talib, apa perlu Habib menerangkan kisah dan catatan Ibnu Battutah? Apa perlu mengemukakan kisah seorang pengembara yang tidak thiqah yang hanya mencatat dalam travel lognya apa yang dilihat dan didengar olehnya? Bahkan sebahagian ahli sejarah turut mengkritik bahawa travel log itu bukan dia yang tulis tapi orang lain yang tulis. Sampai begitu sekali tau. Okey, apa perlu nak bawa cerita ni? Melainkan Habib sendiri meragui kesahihan kisah pertama yang dikemukakannya, lalu dikemukakan kisah Ibnu Battutah sebagai penguat dan penyokong. Baik, ulasan kelima, Habib beberapa kali menerangkan hakikat bahawa ziarah ke kubur Nabi itu bukanlah sesuatu yang baru berlaku tetapi sudah beratus tahun turun-temurun dan generasi demi generasi. Habib mengulangi perkara ini beberapa kali. Sungguh saya muskil, adakah ramainya orang lamanya sejarah menjadi bukti kebenaran sesuatu keyakinan sehingga dengan ramainya orang yang ziarah ke sana dalam tempoh sekian lama menjadi bukti kebenaran apa yang diyakini sebagai kubur Nabi Hud. Jika demikian kayu ukur kebenaran sesuatu keyakinan, maka benarlah agama Yahudi, Nasrani, Hindu dan Buddha kerana banyaknya orang yang mengikuti agama-agama tersebut dan tempoh yang berkurun-kurun lamanya sebab agama-agama itu lebih tua daripada agama Islam. Macam tu ke cara ukurnya? Aduh. Ulasan ke-6. Daripada keseluruhan video yang kita tonton tadi, kelihatannya Habib meluluskan atau approve tindakan orang ramai yang bermusafir jauh untuk menziarahi apa yang mereka yakini sebagai kubur Nabi Hud. Bahkan Habib berusaha untuk membuktikan bahawa itu benar-benar adalah kubur Nabi Hud. Baiklah, katakanlah itu benar-benar kubur Nabi Hud alaihi salam. Katakanlah ya. Persoalan seterusnya, apakah yang dilakukan oleh para penziarah di sana? Apakah untuk mengambil iktibar tentang kematian dan hari akhirat sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika itu tujuannya, maka ia boleh dilakukan, boleh dicapai di mana-mana kubur terdekat di lokasi asal masing-masing. Di Malaysia ni, tak perlu sehingga ke Yaman. Jika kita merujuk kepada potongan video yang saya mainkan awal tadi, Habib hanya menafikan ibadah tawaf di sekitar kubur itu. Habib tidak menafikan ibadah lain, umpama solat, itikaf, zikir, menunaikan nazar dan berdoa. Merujuk tentang ibadah doa, jika seseorang itu berdoa terus, langsung, direct kepada Allah, maka ia boleh dilakukan di mana-mana tanpa perlu ke Yaman. Melainkan jika seseorang itu meyakini kemujaraban doa di sisi kubur Nabi Hud, berdoa kepada Nabi Hud atau meminta Nabi Hud berdoa kepada Allah bagi pihak mereka, maka barulah mereka ke sana. Ada kapal terbang tak? Jika itu tujuannya, yakni beribadah di kubur yang diyakini adalah kubur Nabi Hud, ke manakah perginya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang musafir untuk tujuan ibadah kecuali ke 3 masjid, yakni Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabi di Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestin. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 1115 atau penomboran lain, hadis nombor 1189. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tushaddur rihalu illa ila salasati masajida al-masjidil harami wa masjidir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
wa Masjidil Aqsa. Bermaksud tidak boleh mempersiapkan pelana, maknanya tidak boleh bermusafir. Sebab orang pada zaman Rasulullah dulu sallallahu alaihi wasallam, kalau perjalanan dekat-dekat dia orang terus naik atas kuda, atas unta, atas kedal, terus naik je, terus jalan. Tapi kalau nak pergi jauh baru dia orang mempersiapkan pelana, tempat duduknya, bekalan gantung kiri kanan apa kan. Maknanya nak pergi perjalanan jauh lah tu, maknanya nak pergi musafir lah. Okey. Jadi itu maksudnya tidak boleh mempersiapkan pelana, yang ini tidak boleh bermusafir kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Masjidil Aqsa. Okey? Jadi saya ulangi ya, yang dimaksudkan dengan tidak boleh bermusafir ialah jika tujuan musafir itu untuk ibadah. Jika musafir untuk berdakwah, berperang, berniaga, menuntut ilmu, menghubungkan silaturahim, ziarah orang sakit dan sebagainya, ia tidak termasuk dalam larangan ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum pernah melakukannya. Saya alhamdulillah memiliki video khas dalam topik ini dalam rangka menjawab Ustaz Engku Ahmad Fazil. Jemput menyemaknya, link dalam kotak description. Sebenarnya video-video yang saya sebut ni dalam satu playlist yang tajuk ni kubur. Sebab saya alhamdulillah telah membuat beberapa video menjelaskan tentang isu kubur ni, sebab kubur ini telah menjadi satu pusat ibadah oleh mereka yang kuburiyun. Okay? Dan dalam tu pun ada satu lagi video juga yang menjelaskan perbezaan antara ziarah kubur dan juga kuburiyun. Okey. Kembali pada video kita ni, melaksanakan solat, iktikaf, zikir, menunaikan nazar dan doa adalah ibadah. Maka sekali lagi saya bertanya, ke manakah perginya hadis-hadis yang melarang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dan atau perayaan? Okey, ulasan ketujuh dan terakhir. Apabila menjawab tuduhan bahawa orang-orang yang pergi ziarah kubur Nabi Hud beribadah di sana, buat syariat baru di sana, umpama pergi buat haji dan sembah kubur, Habib membuat permisalan dengan seseorang yang pergi ziarah kubur ahli keluarganya. Lalu Habib bertanya, apakah itu sembah kubur? Aduh, Tuan Habib, ziarah kubur, okay, if you don't know, I explain ya, I think you know, okay, tak apalah. Saya jelaskan, ziarah kubur terbahagi kepada 3 jenis atau 3 kategori. Ziarah sunnah, ziarah bid'ah dan ziarah syirik. Okay? Ziarah sunnah, ziarah bid'ah dan ziarah syirik. Ziarah sunnah ialah sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ziarah untuk ambil iktibar kematian dan hari akhirat dan berdoa kepada Allah untuk ahli kubur. Ini boleh dilakukan di mana-mana kubur, namun sudah tentu kubur ahli keluarga lebih dekat di hati. Kedua ialah ziarah bid'ah, iaitu ziarah untuk melakukan pelbagai ibadah di sana dengan keyakinan ibadah di sana berganda-ganda pahalanya, sementara berdoa di sana adalah lebih mujarab. Saya ulangi, ziarah bid'ah ialah ziarah untuk melakukan pelbagai ibadah di sana dengan keyakinan ibadah di sana berganda pahalanya, sementara berdoa di sana pula adalah lebih mujarab. Ziarah seperti ini tidak dilakukan pada mana-mana kubur, tetapi pada kubur tertentu secara spesifik kerana diyakini adanya kubur Nabi, wali atau orang soleh di sana. Dan untuk ke kubur yang spesifik ini perlu dilakukan musafir atau perjalanan yang jauh. Inilah yang disebut sebagai pilgrimage. Ketiga, ziarah syirik, ziarah yang bid'ah, namun ditambah dengan berdoa kepada ahli kubur. Okay? Ziarah sunnah, berdoa kepada Allah untuk ahli kubur agar diampunkan dosanya, agar dirahmati, agar dilapangkan kuburnya, kan? Okey. Ziarah yang syirik ialah berdoa kepada ahli kubur, meminta sesuatu hajat di mana hajat itu hanya boleh diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti meminta keampunan,
kesihatan, kesembuhan, kelapangan rezeki, kehidupan yang baik, keselamatan di dunia, keselamatan akhirat, bebas daripada azab kubur, meminta syurga, meminta jauh daripada neraka. Okey. Jadi ziarah ke kubur yang diyakini kubur Nabi Hud itu, apakah ia ziarah sunnah, ziarah bid'ah atau ziarah syirik? Saya serahkan kepada para penonton untuk menjawabnya. Sekali lagi ya, kalau ziarah sunnah boleh buat di mana-mana, di lokasi sendiri. Bahkan kubur orang bukan Islam pun boleh. Tapi tak payah takut nanti orang fitnah pula kan. Tapi bila ziarah tu, kenapa yang nak sampai ke sana tu? Melainkan ada keyakinan ibadah di sana lebih baik, doa di sana lebih power, lebih mujarab. Dan bila sebut doa tu, doa kepada Allah ke doa kepada ahli kubur? Sebab bila doa tu kan secara perlahan, kita tak dengar dia doa macam mana kan. Jadi I leave it open ya, saya serahkan kepada para penonton mana sesiapa yang tahu untuk menjawabnya. Satu nota tambahan, apabila dikritik mereka yang pergi ke kubur Nabi Hud umpama buat haji, yang dimaksudkan bukannya wukuf, tawaf, sa'i, mabit dan melota, tetapi yang dimaksudkan ialah pilgrimage. Yang ini melakukan satu perjalanan ibadah di mana pilgrimage itu hanya boleh dilakukan untuk umrah dan haji di Baitullah, bukan ke mana-mana lain. Jadi kalau sebut ziarah saja, bagi saya macam kurang tepat sebab kita ziarah kubur, ziarah orang sakit, tapi yang pergi ke kubur Nabi Hud, yang diyakini kubur Nabi Hud itu, yang diyakini kubur Nabi Hud itu, ia lebih sebagai satu pilgrimage, satu perjalanan ibadah. Okey, baik. Demikian 7 ulasan saya. Saya tutup dengan beberapa kesimpulan. Pertama, sebagaimana video saya sebelum ini berjudul Habib ialah wali Allah tanda soal, sepatutnya seseorang yang berketurunan Nabi adalah orang yang paling ke hadapan menerangkan kepada umat sunnah Nabi, mengajak umat kepada sunnah Nabi, membela sunnah Nabi dan menjauhkan umat daripada apa yang dilarang atau diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sepatutnya peranan seorang keturunan Nabi, sehingga dengan itu kita akan mencintainya sebagaimana kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita juga akan menghormatinya kerana dia layak dihormati. Bak kata pepatah Inggeris, don't force people to respect you but earn your respect. Kedua, sudah sampai masanya para agamawan, baik ustaz, ustazah, habib dan sebagainya memiliki metodologi ilmiah dan disiplin ilmu yang tinggi. Kenapa masih ada agamawan yang menyampaikan riwayat tanpa sumber dan darjat? Kenapa masih ada agamawan yang menjadikan travel log seorang pengembara sebagai pembuktian? Kenapa masih ada agamawan yang tidak faham jenis-jenis ziarah kubur? Kenapa? Apakah mereka tak tahu atau mereka tahu tetapi mereka anggap hadirin, the audience tak tahu, so tak payah? Padahal macam saya sebut, kita nak memandaikan umat, kita nak mematangkan umat. Do not assume your audience is jahil. Jangan bersangka bahawa hadirin anda adalah jahil. Sekarang ni di kalangan umat Islam banyak yang bijak. Kalaupun ada yang sederhana kebijaksanaannya, kita bijakkan mereka dengan penjelasan yang ilmiah, yang detail, dengan rujukannya, dengan... Okey, panjang dah video ni. Okey. Ketiga, sekali lagi ya, ziarah kubur terbahagi kepada 3, ziarah sunnah, ziarah bid'ah dan ziarah syirik. Ayuh kita lakukan ziarah sunnah dan tinggalkan ziarah bid'ah dan ziarah syirik. Keempat, dalam agama-agama lain, lazim memang ada kubur-kubur yang disangka adalah kubur nabi-nabi, wali-wali dan orang-orang soleh mereka. Lalu para penganut agama itu melakukan pilgrimage ke kubur-kubur tersebut. Padahal mereka tak ada bukti pun bahawa kubur itu sebagaimana yang didakwa. Ia asalnya bermula dengan sebutan orang ramai
yang kemudiannya berevolusi menjadi satu keyakinan. Dan sebagaimana yang pernah diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam akan mengikuti jejak langkah kaum sebelumnya, sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak, umat Islam akan turut memasuki lubang itu. Namun apa yang lebih mengharukan ialah umat Islam masuk ke lubang itu dengan dipimpin oleh agamawan mereka. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.